Lepas tu saya tengok dia dah kaku dah. Bila kaku, gigi dia dah keras, tangan dia pun, kaki dia dah lentur kaku semua kan. Jiwa saya masih cakap, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 19 Oktober 2021. Akibat kecuaian seorang pemandu van, seorang kanak-kanak kurang upaya ditinggalkan dalam kenderaan selama 3 jam di bawah terik mentari. Lebih menyayat hati, mangsa menghembuskan nafas terakhir di pangkuan bapanya sendiri. Kedua-dua ibu bapa bertemu wartawan Tun Hizami Hashim untuk menceritakan detik sedih itu. Saya pegang dia, saya peluk dia, saya buat CPR dia. Saya pegang tangan dia. Saya pandang, saya berjerit nama dia. Saya panggil Kasina, ayah ni. Kasina jangan buat ayah macam ni. Pandang ayah. Tapi masa dia ada tu memang dia pandang. Mata dia tergeraklah pandang saya. Lepas tu dia titikkan air mata dia. Di situ. Itu detik sedih diharungi seorang bapa yang telah mencuba pelbagai cara untuk menyelamatkan anak perempuannya selepas terkurung selama 3 jam di dalam sebuah van. Kejadian yang menimpa kanak-kanak autism itu dilaporkan berlaku di Taman Nusari Bayu 2, iaitu kira-kira 900 meter dari rumah mangsa. Mangsa yang berusia 8 tahun itu sepatutnya dihantar ke rumah jagaan yang terletak kira-kira 2 km daripada lokasi ini, iaitu di rumah suspek. Namun akibat kecuaian suspek sendiri, mangsa ditinggalkan di dalam vannya yang diparkir di bawah pohon rimbun ini pada jam 2.30 petang sehingga 5.30 petang. Jeritan dan juga tangisan kanak-kanak itu mungkin tidak didengari kerana rumah suspek terletak 150 meter daripada lokasi yang diparkir vannya di sini. Suspek yang berusia 34 tahun itu dilaporkan hanya menyedari keberadaan mangsa di dalam van apabila dia ke kenderaannya untuk mengambil barang setelah selesai melakukan kerja-kerja pendawaian. Dia telefon saya dalam 5.50. Dia cakap terus balik awal. Saya suruh balik sekarang, dia kata sebab anak dah tak bernyawa. So saya tanya dia kenapa, kan. Dia kata anak tertinggal dalam van. So saya telefon suami sebab suami kebetulan ada rumah. Saya pergilah. Saya pergi sampai kat sana, saya tengok husband ni yang bawa kereta tu sedih kan. Saya cakap kenapa ni kan. Dia kata jom bang nak pergi hospital. Dia kata, buka van tu saya tengok dia dah terlentang. Sejurus itu, bapa mangsa bersama suspek bergegas ke Hospital Tuanku Jaafar yang terletak kira-kira 14 km dari lokasi kejadian. Dalam masa sama saya nampak mata dia tu pandang saya. Lepas tu dalam masa sama mata dia tu dia macam menitik air mata je pandang saya. Sebab saya panggil nama dia Kasrina, ayah ni, ayah Kasrina, anak ayah saya panggil. Lepas tu saya panggil dia. Saya pegang tangan dia, saya peluk dia. Saya cuba buat CPR, saya tekan. Lepas tu saya tengok dia dah kaku dah. Bila kaku, gigi dia dah keras, tangan dia pun, kaki dia dah lentur kaku semua kan. Jiwa saya masih cakap, dia ada lagi. Tapi bila sampai dekat hospital, tu doktor terus datang, cik, anak cik dah tak ada. Cik datang, memang anak cik dah tak ada. Saya sampai memang arwah dah tak ada dah. Tengok jasad anak je. Ya Allah. Saya panggil doktor. Doktor tengok anak saya ada lagi. Doktor kata maaf puan, anak dah tak ada. Puan kena redo. Saya kata tak doktor, tak ada, anak saya ada. Saya tak terima masa tu lagi. Jenazah anak kedua daripada 3 adik-beradik itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Sendayan, Negeri Sembilan. Kita nak bawa jumpa nenek dia. Nenek dia dekat KL, ikut perancangan kita hujung bulan ni. Dekat 2 tahun dia tak jumpa nenek dia. Kami pun bertugas. Memang, ya Allah, memang kami ralatlah, kami memang apply cuti dah untuk jumpa nenek dia tu. Bila ni, nenek dia hanya jumpa jasad dia je.
Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Muhammad Said Ibrahim, suspek dilaporkan telah menjalankan aktiviti menghantar dan mengambil murid ke sekolah sejak 2019. Pengakuan awal, beliau mengaku telah pun tidak perasan bahawa adanya kanak-kanak dalam van tersebut. Seramai 5 orang kanak-kanak diambil oleh pemandu van ini. 3 daripada mereka OKU. Dan termasuklah dengan kanak-kanak yang malang ini. Suspek ini tidak mempunyai sebarang rekod lampau, tetapi boleh saya katakan van yang digunakan tidak mempunyai sebarang permit dan ianya adalah satu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan untuk membawa kanak-kanak sekolah. Suspek direman 7 hari untuk disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana pengabaian kanak-kanak. Saya menganggap kes ini telah selesai dan seterusnya kami akan melengkapkan kertas siasatan dan akan dimajukan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk apa-apa juga arahan daripada Timbalan Pendakwa Raya. Kanak-kanak di Malaysia adalah dilindungi di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi sebarang kelalaian, sebarang perkara-perkara yang kita rasakan boleh adanya pengabaian kepada kanak-kanak, ianya adalah satu kesalahan dari segi undang-undang. Ditambah lagi mereka-mereka yang menjalankan perniagaan seperti pemandu van adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan van sekolah mereka mempunyai permit yang dibenarkan yang oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan jika berlaku sesuatu perkara seperti kemalangan dan sebagainya, mereka-mereka ini akan dilindungi. Tertuduh kini berdepan dengan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Kapal dagang antarabangsa bersauh secara haram. Nelayan asing pula merompak hasil laut. Itu antara kegiatan yang kerap dikesan di perairan negara. Wartawan Syahirah Azhar bersama Ketua Pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia meninjau perairan selatan dan pantai timur baru-baru ini. Bersauh tanpa kebenaran pihak berkuasa adalah satu kesalahan di sisi Undang-Undang Persekutuan dan berpotensi mengundang insiden kemalangan serta jenayah maritim. Ordinan Perkapalan Saudagar 1992 MSO menetapkan mana-mana vessel yang berada di perairan Malaysia wajib mendapatkan kebenaran secara rasmi sebelum bersauh di perairan Malaysia sebagaimana diwartakan melalui Seksyen 3 Akta Laut Wilayah 2012. Kes tangkapan di bawah Akta MSO 1952 terutamanya kesalahan bersauh tanpa kebenaran menunjukkan trend yang konsisten. Pada 2019, sejumlah 132 buah kapal telah ditahan, diikuti dengan 112 lagi pada 2020. Namun, situasi yang berlaku pada 2021 adalah berbeza kerana sebahagian besar kes berlaku di Tompok Utara Perairan Johor, di mana lokasi itu menjadi tumpuan kapal-kapal dagang antarabangsa. Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum menjalankan tinjauan di perairan Johor. Kami menaiki pesawat Bombardier CL415MP yang dikemudikan oleh Komander Maritim A. Salihin Hamzah dan Lieutenant Komander Maritim Muhammad Fazuli Mansur. Penerbangan pada hari ini adalah khas kita untuk buat untuk meninjau perairan pantai timur semenanjung Malaysia yang mana pada masa ini kita tengah melaksanakan operasi khas. Ada 2 operasi khas yang mana di sinilah adalah laluan masuk kapal-kapal dagang daripada sebelah timur melalui Selat Singapura dan naik melalui Selat Melaka. Tempat ini agak sibuk dengan kapal-kapal dagang. Hasil pemerhatian mendapati
syarikat-syarikat kapal memilih bersauh secara haram atas alasan pandemik COVID-19 berikutan tidak mempunyai kontrak kerja berbanding menanggung kos operasi yang masih perlu dibayar setiap hari. Jadi cara yang singkat disebabkan terlampau lama bisnes tak ada, mereka mengambil jalan mudah dengan bersauh di mana-mana yang mereka rasa sesuai. Tetapi tanpa bayar, tanpa kebenaran, tanpa apa. Jadi dia akan anchor di sini, berlombok-lombok dalam ni. So, dia akan menyekat laluan masuk. Laluan masuk pun sekat, laluan keluar pun sekat. Sehingga kini, sebanyak 83 kapal telah ditahan dan disaman di bawah Akta MSO atas kesalahan bersauh secara haram. Statistik kesalahan bersauh secara haram terutamanya di kawasan perairan Johor telah meningkat secara drastik terutamanya pada Januari hingga Mac 2021. Situasi ini berlaku ekoran daripada krisis COVID-19 yang turut membantutkan aktiviti perkapalan antarabangsa. Jadi, pihak FMM sendiri telah mempergiatkan penguatkuasaan bagi membanteras isu ini. Terdapat juga kapal-kapal yang memasuki perairan Malaysia dengan sengaja tidak membuat laporan ketibaan dengan menutup Automatic Identification System AIS bagi mengelak daripada dikesan. Tindakan ini sekaligus mampu menggugat keselamatan di perairan negara. Tinjauan kali ini mendapati masih ada beberapa buah kapal yang dikesan tidak berdaftar dan juga memalsukan maklumat pendaftaran. Ketua Pengarah APMM Laksamana Maritim Datuk Muhammad Zubil Maksum telah mengarahkan pegawai dan anggotanya untuk melakukan tindakan segera. Dua buah kapal ditahan setelah kedua-dua nakhoda kapal gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh daripada Pengarah Jabatan Laut Malaysia. Kapal tangki pertama ditahan pada jam 10.45 pagi di kedudukan 9.3 Batu Nautika, Timur Tanjung Lompat. Kapal yang berdaftar di Hong Kong ini dikendalikan 17 kru warga asing berumur antara 24 hingga 51 tahun. Manakala kapal tangki kedua pula berdaftar di Thailand, ditahan di kedudukan 20.1 Batu Nautika, Timur Laut Tanjung Siang. Kes disiasat di bawah Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Penerbangan kami diteruskan ke perairan Pantai Timur. Tinjauan kali ini khususnya bagi memantau isu bot nelayan asing. Tadi kita dapat jugalah, kita punya maklumat risikan apa semua. Ada terdapat nelayan tempatan juga bersekongkol dengan bot nelayan asing ni dari banyak aspek lah. Dalam kita tangkap tu juga, semasa kita tangkap, ada bot-bot ini yang telah ditukar nombor dia. Semua palsu. Pelaksanaan Op Naga Barat dan Timur telah berjaya menahan 303 buah bot nelayan asing dan menahan lebih 2,000 kru pelbagai warga negara serta mengumpul nilai rampasan berjumlah kira-kira RM373 juta. Sehingga pertengahan Jun 2020, bot nelayan asing terutamanya daripada Vietnam dilihat semakin aktif melakukan pencerobohan perairan negara kerana mereka hanya akan berhadapan dengan tindakan pengusiran sahaja. Dan sepanjang tempoh itu juga, statistik pencerobohan telah direkodkan sebanyak 88 bot nelayan asing. Ini telah menjadi satu kebimbangan jika dasar pengusiran diteruskan. Jadi pihak APMM telah mencadangkan untuk melakukan proses tangkapan untuk menghapuskan sindiket ini. Kebenaran semula untuk menahan bot nelayan asing melalui Op Kuda Laut menyaksikan sebanyak 149 kes tangkapan telah direkodkan dan membabitkan nilai rampasan lebih RM224 juta. Kesemua rampasan bot akan melalui proses pelupusan. Laporan Syaira Azhar 999.
menyamar sebagai penghantar barangan. Rupa-rupanya pengedar dadah. Taktik sindiket itu terbongkar setelah polis berjaya menahan mereka ketika melakukan penghantaran. Ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Sindiket dadah di Terengganu dikesan menggunakan perkhidmatan penghantaran barangan untuk aktiviti jual beli dadah. Modus operandi ini berjaya dikesan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Terengganu sejak Jun lalu. 3 kes telah dipatahkan dengan penangkapan seorang suspek lelaki berusia 30-an ketika sedang melakukan urusan penghantaran bungkusan di Syaki Dadah. Hasil siasatan lanjut, polis menemui 10 tiub kecil seberat 50 gram dadah jenis heroin dipercayai untuk dihantar ke kawasan berdekatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya. Polis Johor menahan 5 operator bot pelancongan berusia 22 hingga 33 tahun kerana disyaki positif dadah. Mereka dikesan menerusi Op Gelora bersepadu bersama Kementerian Kesihatan dan Jabatan Laut. Dalam operasi itu, sebanyak 92 operator bot diminta melakukan ujian air kencing dan saringan COVID-19. Hasil operasi, 5 operator bot pelancongan didapati positif dadah. Operasi ini dijalankan susulan tangkapan 2 lelaki yang mengendalikan bot secara berbahaya serta positif dadah di Pulau Rawa Mersing. Seramai 112 individu dikenakan kompaun oleh pihak polis atas pelbagai kesalahan termasuk melakukan aktiviti terlarang di sebuah kelab malam di sekitar ibu negara. Jumlah keseluruhan kompaun mencecah RM580,000 manakala 80 botol arak turut dirampas. Kompaun sebanyak RM25,000 turut dikeluarkan kepada pemilik premis. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pertuduhan memeras ugut suaminya dengan mengambil wang tunai sebanyak RM13,000 pada bulan lalu. Tertuduh yang berusia 33 tahun itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Fitri Mokhtar. Menurut pertuduhan, dia didakwa dengan niat jahat melakukan pemerasan terhadap suaminya berusia 60 tahun dengan cara mengambil wang tunai sehingga mendatangkan ketakutan kepada mangsa. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan dan tertuduh dibenarkan ikat jamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin. Satu pergaduhan tercetus di sebuah premis di Jalan Cangkat Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sekitar jam 5.50 petang membabitkan sekumpulan lelaki, warga tempatan dan warga asing. 2 video berdurasi 37 dan 27 saat itu menjadi tular di media sosial sehingga mencecah hampir 400,000 jumlah tontonan di laman Facebook. Pergaduhan itu dikuatiri boleh mendatangkan kegusaran orang awam dan majoriti netizen mengkritik tindakan mereka membuat onar di premis makanan setelah kerajaan membenarkan kelonggaran prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti dine-in. Start kerja rasa bulan 3. Bulan 3, so now bulan 10, 7 bulan macam tu. Baru start kerja. Akak tak bekerja. So akak tak menyaksikan langsung lah kejadian tu. Just dengar daripada orang-orang sekeliling sahaja. Yang bekerja memang tak seronok lah. Sebab bukan kita je yang takut. Customer nak datang pun takut. Because okay, Cangkat dah come back alive. And then suddenly
jadi gaduh. Oh, kalau nanti datang asyik gaduh. Datang asyik gaduh, kita tak nak macam tu lah. Benda baru positif, baru nak naik. And then suddenly jadi macam ni, it's not a good thing lah for business around here lah. So sekarang baru kerajaan dah buka sikit-sikit. Jadi kita kena appreciate lah apa yang kerajaan buat. Jadi kita kat sini memang appreciate dekat Dan Wangi. Honestly speaking, Dan Wangi do the best job here. Dia orang dalam setiap 10 minit dia orang buat pantau kat sini. Masa kejadian pun tak sampai 2 minit polis dah sampai. Bayangkanlah kalau dia orang tak ada itu. Jadi kita memang susah. Kita memang terima kasih kepada OCPD Dan Wangi. Kita tak mampu lagi satu lagi lockdown. So sekarang pun dah nyawa-nyawa ikan. Kalau boleh kita nak peaceful life kat sini. Menurut Ketua Polis Daerah Dan Wangi, ACP Nur Delhan Yahya, susulan kejadian itu pihaknya telah menahan 3 suspek berusia di antara 32 hingga 52 tahun. Dan pihak mahkamah turut membenarkan perintah reman selama 2 hari ke atas ketiga-tiga suspek untuk membantu siasatan. Daripada hasil siasatan yang dijalankan oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pusat Polis Dan Wangi, kita kena pasti bahawa insiden ini berlaku disebabkan oleh perselisihan faham di antara individu-individu yang sedang berada di premis tersebut. Dan dipercayai ketiga individu tersebut ini telah dalam keadaan mabuk pada ketika itu. Ini adalah punca yang kita percaya daripada siasatan dijalankan. Kecederaan yang dialami adalah kecederaan ringan di mana berlaku sedikit luka ke atas 2 individu dan satu lagi mengalami lebam di bahagian dada. Seorang tertuduh warga tempatan mengaku bersalah dan didenda RM500. Manakala 2 lagi tertuduh warga asing mengaku tidak bersalah namun dibenarkan ikat jamin sebanyak RM1,000 dengan 2 penjamin warga tempatan. Sebutan semula kes pada 26 November 2021. Siasatan yang sedang dijalankan ini masih diteruskan memandangkan terdapat beberapa lagi suspek yang berada di lokasi dan kita percaya ada penglibatan dan usaha untuk mengenal pasti dan menangkap mereka-mereka ini masih diteruskan lagi. Dan di sini saya harap orang ramai yang berada di lokasi kejadian dapat memberi maklumat kepada pihak polis melalui balai-balai yang terdekat ataupun di IPD Dan Wangi ini sendiri. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 160 Kanun Keseksaan kerana melakukan gaduh gempar di tempat awam. Dan kesemua tertuduh berdepan hukuman penjara maksimum 6 bulan atau denda maksimum sebanyak RM1,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Berkeliaran dan berlumba di jalan raya dengan bunyi egsos yang cukup bising. Ada yang sanggup membonceng rakan walaupun belum cukup umur dan tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Itu antara aktiviti ataupun aksi liar mat rempit yang dikesan di sekitar kawasan rekreasi Pantai Sepat, Kuantan baru-baru ini. Baru-baru ini satu taklimat operasi samseng jalanan diadakan oleh Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang bersama bahagian Siasatan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan. Matlamat operasi bertujuan untuk membantras gejala mat rempit yang berlumba di jalan raya secara berbahaya. Operasi turut mensasarkan pelbagai kesalahan trafik, penunggang motosikal di bawah umur serta pematuhan SOP COVID-19. Seramai 6 pegawai dan 24 anggota telah digerakkan ke lokasi, diketuai Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Pahang, Superintenden Kamarul Zaman Haji Jusoh. Rentetan aduan ramai dan hasil risikan selama 2 minggu, operasi dijalankan di sekitar kawasan rekreasi Pantai Sepat, Kuantan. Sepanjang pemantauan di kawasan ini, kelihatan mat rempit, berkeliaran dan berlumba di jalan raya dengan egsos yang bising.
Mereka juga menunggang motosikal dengan melakukan aksi berbahaya serta mengganggu ketenteraman awam. Ni dia akan lari nyorok belah-belah kereta ni. Ni. Ni betul. Dia akan lari celah-celah kereta macam ni. Dia tak boleh nak pergi dah, kita dah tutup dah. Pointer yang nampak grup baru masuk tadi tu. Baik. Ketika operasi sedang dijalankan, ada di antara mat rempit yang cuba melarikan diri. Namun tindakan mereka sia-sia apabila pihak polis berjaya menahan mereka hasil kepungan yang dilakukan di setiap laluan di kawasan ini. Kesemua mat rempit yang ditahan perlu melalui proses pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati pengubahsuaian terhadap motosikal turut dilakukan tanpa mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Selain itu, pelbagai kesalahan trafik turut dikesan, termasuk tiada lesen memandu yang sah. Sepanjang operasi, polis berjaya menahan seramai 60 lelaki dan 20 wanita, termasuk 5 remaja di bawah umur. Ni exhaust yang kita tahan, yang bersuai. Jadi dia punya bunyi pun, kita tengok dia bunyi. Nanti cek ni, dia punya exhaust dengan dia punya nombor exhaust, set mirror, chassis sekali, cek. Susulan itu, kesemua mat rempit yang ditahan bersama motosikal mereka dibawa ke IPD Kuantan untuk siasatan dan pemeriksaan bagi tindakan lanjut. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Apa dia? Tak ada lesen. Tak cukup umur. Tak cukup 16 lagi kan? Tahu kan? Untuk lesen-lesen motosikal ni mesti 16 tahun ke atas. Kemudian kamu bawa orang lagi dah lah, kamu tak ada lesen, menunggang bawah umur. Kamu bawa lagi pembonceng pula. Kalau jadi apa-apa, menyusahkan. Nanti owner motor siapa ni? Motor kamu sendiri? Motor bapa? Motor ayah? Nanti orang tua lagi kena cas kerana membenarkan owner membenarkan apa ni menunggang di bawah umur. Dalam operasi ini, 175 saman telah dikeluarkan dengan pelbagai kesalahan trafik. 49 buah motosikal disita, termasuk kesalahan mengubah suai sistem exhaust motosikal dan tiada lesen memandu. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saya suka menasihatkan ibu bapa sama-sama bertanggungjawablah terhadap anak-anak mereka, kerana kalau kita biarkan anak-anak ni kadang dia bila berkawan dia lain, di rumah dia nampak lebih disiplin, tapi kalau kita tak ambil tahu langsung, dia kemungkinan akan mendatangkan risiko. Kalau terlibat dengan kemalangan ekoran daripada aktiviti motosikal ni dengan ubah suai dan lain-lain, kawan-kawan habis kuat dia datang melawat sekali je. Yang nak tanggung adalah penunggang sendiri ataupun pihak keluarga sendiri. So dia memberi ataupun menjejaskan dari segi pembelajaran mereka yang terlibat, terutama golongan remaja lah. Itu pesanan saya kepada ibu bapa untuk sama-sama bertanggungjawab. Kita di pihak penguatkuasaan akan melaksanakan operasi sebegini berterusan demi menjaga kesejahteraan, keharmonian masyarakat, terutama di tempat-tempat kunjungan ramai. Seorang kru produksi filem maut dalam kemalangan di Setiu Terengganu Rabu lalu. Ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur bersama 3 lagi rakan setugas. Butirannya dalam tragedi 999 minggu ini.
Kejadian berlaku kira-kira jam 1.15 tengah hari di kilometer 71 Jalan Kota Baru menuju ke Kuala Terengganu. Mangsa Muhammad Nur Syamil Abdul Malik, 27 tahun yang juga pemandu kereta tersebut mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 3 lagi rakan mangsa dan juga penumpang hadapan Kamarul Anwar Muhammad Nasir, 39 tahun serta penumpang di bahagian belakang kenderaan sama Amir Daniel Suhaimi, 23 tahun mengalami keretakan pada tulang di bahagian leher. Manakala seorang lagi mangsa Nur Azizi Nazril Abdul Aziz, 26 tahun putus tangan kiri. Menurut Ketua Polis Daerah Setiu, Deputi Superintendent Afandi Hussein, kenderaan mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh tunggul kayu di Jalan Menghala ke Kuala Terengganu. Sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat DBP Setiu berjaya mengeluarkan mangsa yang berada dalam kenderaan terbabit. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Setiu untuk berdasiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Penduduk berhampiran sebuah kilang perabot di Kampung Teluk Gong, Kelang, Selangor gempar apabila kilang itu terbakar pada Rabu lalu. Pihak bomba menerima panggilan kira-kira jam 11.10 pagi dan tiba di lokasi 7 minit kemudian. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis, seramai 28 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pelabuhan Kelang, Kota Raja, Sungai Pinang, Andalas dan Petaling Jaya terbabit dalam kerja-kerja memadamkan kebakaran. Kejadian melibatkan kemusnahan 40% bangunan kilang. Kerja-kerja pemadaman turut dibantu 4 buah lori tangki air dari BBP Puchong, KLIA, Shah Alam, Serdang dan Pandan. Kejadian tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Punca kejadian masih dalam siasatan. Saudara, jangan lupa untuk bersama kami di minggu hadapan untuk paparan berita jenayah terkini. Sebarang aduan, maklumat atau video boleh disalurkan menerusi email, Instagram dan Facebook rasmi 999 seperti tertera. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.